ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini dapat kita sambung Qasasul Anbiya, dan pada malam ini kita mula dengan kisah yang baru, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebelum ni kita telah pun khatam kisah Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, dan sebelumnya ada 4 lah semua kisah para nabi yang telah pun kita khatam. Itulah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Hud alaihi salatu wassalam, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Adam, Nuh, Hud, Saleh. Kalau biasa dia nasyid nama-nama nabi kan, biasa lagu tu yang sebut Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ada Idris kat tengah-tengah tu. Tapi kenapa kita tak belajar kisah Nabi Idris selepas daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Kisah Nabi Idris ini para ulama ada perbincangan, ada khilaf. Pandangan yang kurang masyhur menyatakan bahawa dia datang selepas daripada Nabi Adam. Pandangan yang rajih, Nabi Idris datang selepas beberapa masa daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Idris adalah selepas daripada Nabi Ibrahim. Selepas daripada Nabi Ibrahim, dan bukan selepas daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan perbezaan tempoh masa di antara Nabi Ibrahim sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selama di antara 7,000 hingga 8,000 tahun. Ni yang disebutkan oleh Syekh Salah Al-Khalidi ketika mensyarahkan kitab ini. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini adalah Nabi yang dipanggil sebagai bapa segala Nabi, Abul Anbiya, dan juga diberi gelaran sebagai Abul Muslimin, bapa seluruh orang Islam. Dalilnya adalah daripada surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Millata abikum Ibrahim. Millah yakni jalan ataupun agama bapa kalian, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sebut abikum, bapa kalian. Kalian ni maknanya umat Islam, muslimin secara keseluruhannya. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menamakan, yang menaikkan kamu. Sama ni dia ada 2 maksud. Satu maksud dia adalah nama, satu lagi maksud dia adalah menaikkan ataupun meninggikan. As-samu datang daripada samu ataupun datang daripada ismu, di antara 2 tu. Nak konteks saya ni, Allah Subhanahu wa taala yang memanggil, yang menamakan kalian ataupun yang memuliakan kalian umat Islam sebelum daripada ni. Ini sebelum daripada Al-Quran diturunkan, zaman Nabi Syuaib sehinggalah Nabi Ibrahim dan sebelumnya, muslimin. Dan juga wa fi hada, dan pada ketika ini, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada dalil ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim adalah bapa ataupun bapa umat Islam ataupun bapa para nabi, para anbiya. Nabi Ibrahim juga dikenali sebagai Khalilullah. Khalil ini dia datang daripada perkataan bahasa Arab. Dan Khalil ini menunjukkan bahawa
betapa dekatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah. Khalil dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab ni dia mendalam. Kita panggil dalam bahasa Melayu kawan tu kawan lah kan, kawan ataupun member ataupun geng-geng bahasa Melayu kita, mana sama lah. Kalau tinggi sikit kat sahabat, maknanya dekat. Itu pun dah ambil adaptasi daripada bahasa Arab dah tu. Sahabat-sahabat tu maksudnya daripada bahasa Arab. Sahabat ni, sahabat Nabi dipanggil sahabat kerana para sahabat ini hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Itu maksud dia sahabat. Yang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Tapi sahabat dalam bahasa Arab secara umumnya maksudnya kerana kedekatan. Kalau sadiq tu maksudnya kawan biasa, mana jumpa dah berkawan, kenalan. Sadiq dalam bahasa Arab dia ada sadiq, dia ada sahabat, dia ada khalil. Jadi khalil ni dia lagi dekat, lagi rapat lagi, taraf paling tinggi sekali, atas lagi daripada sahabat. Itulah dipanggil sebagai khalil. Dan khalilullah ni maksudnya menunjukkan bahawa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dipanggil sebagai khalil. Maknanya kerana rapatnya, kerana dekatnya hubungan Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada agak panjang dan agak teliti. Dan kisah Nabi Ibrahim menunjukkan dan mengajarkan kepada kita tentang apa makna dakwah. Kerana dia ada yang pertama, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ini dakwah kepada bapa Nabi sendiri, Nabi Ibrahim sendiri, bapa dia. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum dia, kaum Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Ibrahim berdakwah kepada raja yang zalim pada ketika tersebut. Dan juga yang keempat adalah dakwah nak meruntuhkan berhala-berhala yang berada pada zaman tersebut. 4 kategori ataupun perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini dia ada 2 marhalah. Marhalah ni mana pembahagian. Pembahagian yang pertama ketika Nabi Ibrahim berada di Iraq. Dan pembahagian kedua ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berada di Palestin. Ketika Nabi Ibrahim berada di Palestin. Baik. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah ataupun bapa baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itulah Allah SWT berfirman, wa id qala Ibrahim li abihi Azar. Ketika mana qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata li abihi, kepada bapa dia, iaitu bapa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siapa dia bapa Nabi Ibrahim? Azar. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, nama bapa Nabi Ibrahim adalah Azar. Nama bapa Ibrahim adalah Azar. Jadi kita berhenti dekat sini. Perbincangan berkenaan dengan nama bapa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Para ulama dalam membincangkan nama bapa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini, para ulama ada beberapa pandangan, 2 pandangan lah. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa Azar ini maksud dia adalah al-khati' ataupun al-khuraf. Maksudnya orang yang buat salah ataupun orang yang mengada-adakan, kerana mengadakan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Azar. Kerana dalam kitab Taurah nama bapa Nabi Ibrahim ni bukan disebutkan sebagai Azar, tapi disebutkan sebagai Tarah ataupun Tarikh, bukan Tarikh, Tarah ataupun dua itulah, Tarah ataupun Tarikh. Dalam kitab Taurah sebutkan wa Ibrahim Khalilullah ibn Tarah ibn Nahur ibn Saruj
ila akhirih lah. Sebab orang Arab kita maklum dia punya ketelitian dalam nitih waris tu, nak cari keturunan dia tu sangat teliti. Paling-paling kurang orang Arab ni dia kena ingat 5 keturunan sebelum daripada dia. Nama ayah dia, nama tok dia, moyang dia, yang kemudian moyang yang satu lagi. Tak tahu yang selepas daripada moyang panggil apa. 5 keturunan dia kena ingat paling kurang orang Arab. Orang Arab dia sangat menjaga dia punya keturunan dia. Jadi oleh kerana dalam Taurat tersebut sebut nama bapa Nabi Ibrahim ni sebagai Tarah, dalam Quran sebut Azar. Jadi para ulama ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama nyatakan bahawa Azar ini maksud dia adalah panggilan yang dipanggil kepada nama kepada bapa Nabi Ibrahim, kerana dia ni mereka-reka Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dipanggil sebagai Azar, dipanggil sebagai Azar. Itu bukan nama sebenar dia. Nama sebenar dia adalah Tarah. Ni pandangan yang pertama. Lalu penulis, iaitulah Syekh Fadl Hasan Abbas membalas ataupun melawan balik hujah tersebut, nyatakan bahawa tafsiran tersebut tak amatlah jauh, kerana ketika mana Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapa dia, bapa dia sebut araghibun anta an alihati ya Ibrahim, kalau kamu tidak suka, adakah kamu merasa pelik ataupun adakah kamu merasa tak kena tentang Tuhan-Tuhan kami, wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapa dia. Lepas ni kita akan pergi sedikit demi sedikit. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Bapa Nabi Ibrahim kata, kalau kamu tak berhenti memfitnah ataupun menuduh yang bukan-bukan kepada Tuhan-Tuhan yang ada ni, berhala-berhala ini, nescaya aku akan lontarkan kamu dengan batu-batu dan aku akan tinggalkan kamu. Bapa Nabi Ibrahim sebut. Bila dilemparkan kata sedemikian kepada Nabi Ibrahim, bapa Nabi Ibrahim lemparkan kata-kata yang kesat kepada anak dia, Nabi Ibrahim sebut apa? Qala salamun alaik. Nabi Ibrahim kata qala salamun alaik, sejahteralah ke atas kamu. Nabi Ibrahim tak melawan dengan kata-kata yang buruk. Jadi bila mana Nabi Ibrahim lawan balik ataupun sebut balik dengan perkataan yang baik, sejahtera ke atas kamu, takkanlah Nabi Ibrahim memanggil ayah dia dengan nama panggilan sebagai panggilan yang buruk, nama panggilan Azar yang membawa maksud pereka ataupun penipu. Takkanlah Nabi Ibrahim panggil sedemikian, sedangkan dalam perbualan dan dakwah Nabi Ibrahim kepada bapa baginda, Nabi Ibrahim panggil dan Nabi Ibrahim jawab dengan panggilan, dengan jawapan yang baik, salamun, sejahtera ke atas kamu, wahai bapaku, salamun alaik. Jadi pandangan yang pertama yang menyatakan Azar ini bukan nama sebenar, tapi dia adalah panggilan yang membawa maksud pereka ataupun penipu, adalah salah, adalah jauh sekali. Dia tak kena pada tafsiran dekat sini. Yang kedua, para ulama menafsirkan bahawa Azar ini bukan, dia adalah sifat. Tadi yang sifat yang buruk, yang ni sifat yang baik pula. Iaitulah maksud dia adalah yang kuat ataupun yang membantu, yang menolong. Lalu dalam pandangan ini juga tidak tepat dan tidak kena pada tafsirannya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat-ayat Al-Quran, falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Perkataan yang digunakan sebagai pembantu, penolong ini adalah bagi pihak yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Takkanlah dia digunakan kepada bapa Nabi Ibrahim yang pada ketika tersebut tidak memeluk agama Hanif ataupun agama ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi tafsiran yang jauh juga. Lalu kaedah, kita kembali kepada kaedah yang asal. Bila mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa-apa perkara sekalipun dan ia bercanggah dengan kitab-kitab yang lain, kitab Taurah ke, kitab Injil ke, Bible yang ada ke, New Testament, Old Testament ke, bila mana dia bercanggah, maka
yang selain daripada Al-Quran itu adalah terbatan. Yang betulnya adalah daripada Al-Quran. Yang terpakainya adalah daripada Al-Quran. Itu kaedah asal, kaedah umum. Jadi kembali kepada bab perbincangan ulama berkenaan dengan nama bapa Ibrahim, nama yang sebenarnya, yang paling rajihnya adalah nama Azar dan bukan Tarah, sebagaimana yang disebut dan dicatat di dalam kitab Taurat. Ini perbincangannya. Kita kembali kepada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada bapa baginda, iaitulah dalam surah Al-An'am juga tadi. Dalam surah Al-An'am yang Allahumma salli ala wa id qala Ibrahim li abihi tadi. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Ibrahim li abihi Azar. Terjemahkan tadi, ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada bapa dia yang bernama Azar. Nabi Ibrahim sebut apa? Atattakhidhu asnaman alihah. Adakah kamu nak mengambil berhala-berhala itu sebagai Tuhan sembahan? Nabi Ibrahim cara berdakwah adalah dengan cara mempersoalkan, bawa kepada argumen supaya berfikir. Tak terus kata berhala ini adalah berhala yang syirik, perbuatan syirik. Menyembah berhala adalah perbuatan syirik. Hujah yang pasif, straight directive kan. Cara Nabi Ibrahim adalah dengan cara mempersoalkan, dengan cara membawa hujah, buah fikiran. Sebagaimana kita perhatikan juga para nabi yang sebelum ni, bila mana berdakwah, bagi tahu tentang nikmat Allah, tentang bukti ciptaan, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga Islam. Islam ini adalah agama yang bukan semata-mata ikutan, bukan semata-mata kita terima dengan sebulat-bulat. Agama Islam adalah agama yang meraihkan akal pemikiran. Bila mana kita menerima sesuatu, kita menerima dan memeluk agama Islam, tidak kena memahami dan analisis berkenaan dengan apa itu agama Islam, apa yang kita belajar bila baca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi sentimen yang sama yang dibawa dalam kisah Nabi Ibrahim juga ada dalam agama Islam, kerana kita datang daripada tauhid yang sama. Iaitulah disebutkan dalam satu syair, al-anbiya akhilla bainahum. Para nabi ni adalah bersaudara di antara satu sama lain. Dinuhum wahid. Din yakni agama, tauhid mereka ini sama. Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sama dengan tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang bezanya adalah syariat. Wa syara'i'uhum syatta. Wa syara'i'uhum syatta. Baik, Nabi Ibrahim mempersoalkan, atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat kamu, wahai bapakku, dan juga kaum kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kejadian langit dan juga bumi, supaya yang bersama dengan Nabi Ibrahim ini berada ataupun menjadi yakin, percaya dengan sepenuh-penuh yakin. Muqin ini datang daripada perkataan yaqana, yakni yakin dan percaya. Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kejadian langit dan bumi, sama seperti mana dakwah para nabi yang sebelum ini, bercerita berkenaan dengan bagaimana langit diciptakan tanpa ada tiang, ada 7 petala langit, bumi, kejadian bumi yang mustahil tidak ada penciptanya, yang berputar pada paksinya siang dan malam dan sebagainya, yang sama seperti mana diceritakan dan didakwah oleh para nabi yang sebelum ini. Lalu dalam ayat ni juga diceritakan tentang apa yang disembah oleh kaum
Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, kaum Nabi Ibrahim ini menyembah kaukab, iaitu bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala sebut falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Kaum Nabi Ibrahim ni bila mana datang waktu malam nampak bintang-bintang, qala hadza rabbi. Mereka kata inilah Tuhan aku. Bila nampak bintang di atas langit nampak comel, ada setengah-setengah daripada kita suka stargazing. Dia panggil stargazing, tengok bintang-bintang. Hobi jadi tengok bintang-bintang kerana cantik di atas di langit. Tengok di bintang tu pula ada bentuk yang Taurus dan sebagainya lah yang kita belajar kan. Lalu kaum dia bila lihat bintang cantik pada waktu malam, lalu dia kata inilah Tuhan kami. Falamma afala, ketika mana hilang bintang tersebut datangnya waktu siang, qala la uhibbul afilin. Aku tak suka benda yang hilang. Kerana dia datang pada waktu malam sahaja. Waktu malam sahaja nampak Tuhan dia waktu malam sahaja. Aku tak suka perkara yang hilang. Falamma ra'al qamara, ketika mana kaum Nabi Ibrahim ini melihat qamar ini bulan. Tadi bintang. Kemudian dia lihat bulan pula. Bila melihat bulan, falamma ra'al qamara baziran qala hadza rabbi. Maka dia kata ini Tuhan aku. Falamma afala qala la uhibbul falamma afala, ketika mana bulan itu hilang, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Sekiranya Tuhan aku tak menunjukkan kepada aku yang mana Tuhan, sesungguhnya aku termasuk dalam kaum yang sesat. Kaum Nabi Ibrahim tadilah disebut. Kemudian yang ketiga, matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Kerana tadi pada waktu malam bintang dah hilang. Bulan datang sekejap saja kemudian hilang pada waktu siang. Bila siang datang nampak matahari pula, terang benderang, cerah. Qala hadza rabbi hadza akbar. Inilah Tuhan aku, matahari inilah Tuhan aku, kerana matahari ini besar. Yang bulan tadi kecil, bintang tadi kecil. Kerana matahari ini besar, dia kata Tuhan aku ni adalah matahari ni. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika mana matahari tersebut terbenam, maka kaum Nabi Ibrahim tadi berkata inni bari'um mimma tusyrikun. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas daripada apa yang kalian sekutukan. Nabi Ibrahim AS sebut bahawa aku berlepas daripada apa yang disekutukan oleh kaum dia. Kerana kaum Nabi Ibrahim ni yang pertama, daripada dalil tadi kita dapati bahawa yang pertama mereka menyembah bulan dan bintang dan matahari. Bulan dan bintang dan matahari. Ada kaum Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim nak berdakwah kepada kaum dia. Nabi Ibrahim berhujah. Ada selain daripada berhala tadi, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang dan ada yang menyembah matahari. Lalu Nabi Ibrahim kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku meletakkan wajah aku kepada yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Sesungguhnya aku tidak termasuk daripada kalangan orang-orang yang musyrik. Baik. Daripada ayat Al-Quran tadi menunjukkan bahawa ada 3 sembahan, itulah yang pertama matahari, kemudian bulan, kemudian bintang dan kemudian juga berhala asnam. Kerana ada yang pertama disebutkan bahawa asnama atattakhidu asnama. Jadi kaum Nabi Ibrahim sembah 4 jenis Tuhan ataupun berhala. Matahari, bulan, bintang dan juga berhala. Matahari, bulan, bintang dan berhala. 4. Ketika mana Nabi Ibrahim AS nak berdakwah kepada kaum dia, dan ini disebutkan dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam Allah Subhanahu Wa Taala sebut
ketika mana Nabi Ibrahim nak berdakwah kepada bapa baginda alaihi salatu wassalam. Wadhkur fil kitab Ibrahim, Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sebutlah di dalam kitab, yakni Al-Quran, tentang kisah Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia, yakni Nabi Ibrahim ini, siddiq, benar, dan juga seorang nabi. Mana ada dua sifat dalam satu yang masa yang sama yang ada pada Nabi Ibrahim AS, iaitu yang benar dan yang kedua nabi. Dua sifat yang utama. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Jadi Nabi Ibrahim kata kepada bapa dia, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku. Dan kita lihat dalam ayat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, gunakan perkataan yang baik, ya abati, tak guna perkataan hinaan, cacian yang disebutkan, yang diterjemahkan tadi Azhar tadi kan, sebagai al-khati' ataupun al-khuraf. Tak digunakan dengan kata-kata cacian ataupun kata-kata makian. Kan, tetapi Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata yang baik, ya abati, wahai ayahku, nak menunjukkan kasih sayang, nak menunjukkan panggilan yang rahmah. Lima ta'budu ma la yasma'u. Ni empat sembahan yang disembah oleh bapa dan juga kaum Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim persoalkan, lima ta'budu, kenapa kamu menyembah perkara ataupun benda-benda yang tidak mendengar? Ma la yasma'u. Berhala mana mendengar? Bulan dan matahari tidak mendengar, bintang juga tidak mendengar. Wala yubsiru, dan tidak melihat. Tak. Wala yughni 'anka syai'a, dan tidak boleh buat apa-apa pun kepada kalian. Tidak boleh buat apa-apa pun kepada kalian. Ya abati, Nabi Ibrahim panggil lagi bapa dia, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya datang kepada aku suatu ilmu ataupun suatu risalah, ma lam ya'tika, yang tidak pernah datang kepada kamu, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, maka ikutilah aku, sesungguhnya aku akan memimpin kamu ke jalan yang benar. Kerana yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini adalah risalah tauhid, risalah penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang satu, yang maha mendengar, tidak sama seperti berhala yang disembah oleh kaum mereka. Yang maha melihat, tidak sama seperti dengan berhala yang disembah oleh kaum mereka. Dan juga yang maha berkuasa. Kemudian Nabi Ibrahim pula panggil pula ayah dia, ya abati. Dah berapa kali ya abati? Ada kat situ panggilan-panggilan yang dipanggil. Tak? Yang pertama satu tak sebut, wa id qala Ibrahim, wa id qala li abihi ya abati, yang pertama. Yang kedua, yang ni yang ketiga, ya abati yang ketiga. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya, sesungguhnya syaitan telah pun derhaka ataupun telah pun membuat melanggar perintah Ar-Rahman yang maha penyasih, yang maha pengayang. Kita lihat bagaimana perkataan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menggunakan terus perkataan derhaka kepada Allah, akan tetapi derhaka kepada yang maha penyayang, nak menunjukkan bahawa sifat penyayang Allah Subhanahu Wa Taala maha besar, maha pengampun, dan maha menerima taubat, dan juga maha menerima menerima orang yang nak kembali kepada dia. Kemudian yang keempat panggilan, dipanggil lagi dengan ya abati. 4 kali dia panggil abati, ya abati, wahai ayahku, inni akhafu ay yamassaka adzabun minar rahman, sesungguhnya aku takut kamu ditimpakan azab daripada yang maha pengasih tadi. Kerana amat susah dan amat sukar bagi yang maha pengasih untuk menurunkan azab.
fatakuna lisyaitani waliya. Dan apabila diturunkan azab, fatakuna lisyaitani waliya, kamu bila apa dia tidak memeluk agama Islam, tidak memeluk agama tauhid, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, maka menjadilah kamu daripada wali ataupun pembantu-pembantu syaitan. Sebutkan dalam ayat yang tersebut, Allahumma shalli ala Muhammad, sebutkan bahawa bagi orang yang muslim, Allah Subhanahu wa taala membantu. Bagi orang yang kafir, syaitan menjadi pembantu mereka. Lalu bila mana 4 panggilan yang dipanggil ataupun dakwah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim dengan 4 panggilan tadi, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u, ya abati inni qad ja'ani, ya abati la ta'budu syaitan, ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzab. Lalu selepas daripada Nabi Ibrahim berdakwah dan menerangkan berkenaan dengan azab, berkenaan dengan kebenaran agama dan tauhid, lalu bapa Nabi Ibrahim pun sebut, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, wahai Ibrahim, patutkah kamu ataupun adakah kamu membenci Tuhan-Tuhan yang aku sembah? La illam tantahi, yang ini kita sebutkan tadi, yang dah nak bacakan tadi, la illam tantahi, jika sekiranya kamu tidak berhenti membenci ataupun mengeji Tuhan-Tuhan aku, la arjumannak, sesungguhnya aku akan lemparkan, lontarkan kamu dengan batu-batu, dan akan aku tinggalkan kamu dan ajaran kamu. Lalu selepas daripada ayah baginda Ibrahim AS sendiri menolak ajaran yang dibawa, ajaran tauhid tersebut, lalu Nabi Ibrahim jawab dengan jawapan yang qala salamun alaik, sejahteralah ke atas kamu, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya aku akan memohon ampun akan kamu daripada Tuhanku, innahu kana bi hafiyya, kerana Allah Subhanahu wa taala itu maha ihsan dan maha pemurah kepada aku. Kerana syafaat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim nak memohon keampunan daripada keingkaran yang dibuat oleh bapa dia. Yang ni kenalah dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebut firman dalam ayat Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika mana orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui agama ataupun menentang agama, mencecer dan maki dan juga menolak ajaran dan dakwah dan tauhid yang dibawa, lalu sifat orang yang muslim ini tidak membalas dengan cacian, tidak membalas dengan makian, tapi membalas dengan perkataan-perkataan yang baik. Qalu salama wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kena dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh dalam bagaimana nak mengaplikasikan sifat orang-orang muslim yang disebutkan dalam ayat tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ada dalam kisah Nabi Ibrahim. Iaitulah sifat apabila ditolak dakwah, lalu berkata dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang baik. Ini yang ditunjukkan dan diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim selepas daripada itu, wa a'tazilukum, dan sesungguhnya aku menjauhkan diri, wa ma tad'una min dunillah, dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah, wad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, dan aku minta doa daripada Tuhan aku supaya aku ni tidak termasuk daripada kalangan-kalangan yang akan derhaka, yang menentang ajaran tauhid. Ada satu kisah lagi dalam kisah Nabi Ibrahim ni, adalah ketika mana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling yang disembah oleh
disembah oleh kaum dia. Sebutkan lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ibrahim. Dalam ayat yang tersebut diceritakan bagaimana aplikasi ataupun terjemahan daripada dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebutkan lima ta'budu ma la yasma'u. Kenapa kamu wahai ayahku menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak dapat memberikan apa-apa kepada kalian? Selepas daripada Nabi Ibrahim sebutkan sedemikian, lalu Nabi Ibrahim tunjukkan bukti dengan menghancurkan berhala-berhala. Ada satu berhala yang besar, lalu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang kecil-kecil yang berada di sekeliling daripada berhala yang besar tersebut. Lalu Nabi Ibrahim pun letakkan kapuk yang digunakan untuk menghancurkan berhala yang kecil itu pada tangan berhala yang besar. Lalu bila mana kaum Nabi Ibrahim melihat berhala yang lain telah pun hancur, lalu kaum dia pun tanya kepada Nabi Ibrahim, kerana Nabi Ibrahim yang berdakwah, mengajak kepada agama Islam, agama Tauhid, agama yang menyembah Tuhan yang satu, meninggalkan penyembahan berhala-berhala tadi. Lalu Nabi Ibrahim bijak jawab, dan para Nabi ni diberikan dengan kelebihan untuk berjidal. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ni adalah yang pertama yang hebat dalam perdebatan. Secara umum kaedahnya Nabi Muhammad yang pertama lah. Bila sebut yang pertama ni, maknanya selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, kemudian para nabi ulul azmi yang lain lah. Kerana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia jamak semua sifat-sifat nabi yang lain. Jadi kalau Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam yang paling paling elok kejadiannya, Nabi Muhammad ni adalah lagi elok daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Itu kaedah yang umum dalam sirah ataupun dalam sifat para nabi. Jadi bila mana sebut kehebatan berjidal ataupun berdebat tu ada pada Nabi Ibrahim, yang paling hebat, maknanya Nabi Muhammad lagi hebat lagi daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada kaum dia untuk lihat kepada dan tanya kepada berhala yang besar tadi. Kalaulah berhala yang besar tadi boleh kerana berhala yang besar tadi yang memegang tukul dan memegang kapok, jadi mesti dia yang menghancurkan berhala-berhala yang lain. Jadi kaum dia kata tak terima akal, tak boleh diterima akal tentang kejadian ini. Jadi bila tak dapat diterima akal tentang alasan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, jadi betul lah bukti bahawa Tuhan yang disembah mereka itu tidak mampu membuat apa-apa pun. Kalaulah mereka sendiri tidak percaya bahawa dia boleh menghancurkan berhala yang sekeliling, adakah mereka percaya bahawa Tuhan, berhala yang disembah mereka itu mampu memberikan hajat yang mereka minta, mampu memberikan kesuburan, memberikan membantu mereka bahkan untuk selamat daripada dunia ni dan juga azab daripada akhirat. Jadi itu antara dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Ada satu ayat Al-Quran yang cerita detail berkenaan dengan kisah tadi. Anak lupa cari sambil azan, di antara azan nanti.
Amin ya rabbal alamin. Baik, berkenaan dengan ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghancurkan berhala yang di sekeliling tadi, ada di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-51 sehinggalah kepada 58. Menariknya berkenaan dengan Al-Quran yang disebutkan pada awal-awal pengajian, kebanyakannya berkenaan dengan kisah para Nabi. Boleh kata hampir 70 hingga 80% adalah kisah para Nabi. Dan kisah para Nabi ni detail. Kalau kita ingat cerita Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala describe azab yang diturunkan adalah sehingga ombak yang datang tu ombak setinggi gunung, kal jabal, kal jibal. Dan begitu juga kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diceritakan dengan detail. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alim. Dan sesungguhnya kami memberikan kepada Nabi Ibrahim ini suatu risalah ataupun suatu amanah tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu akan hal yang kejadian yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan diceritakan pada ayat ni. Ketika mana idz qala li abihi, ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaum dia, ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun, apakah berhala-berhala yang kalian sembah ni? Tak. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami, yakni kaum Nabi Ibrahim, mengatakan bahawa kami mendapati bahawa nenek moyang kami dan bapa-bapa kami menyembah berhala tersebut. Jadi semata-mata ikutan, semata-mata mengikut membuta tuli. Sama seperti kaum-kaum yang sebelum ni, kerana ikutan-ikutan, kerana tidak mengetahui asal usul, akhirnya menjadi budaya tidak tahu asal usul. Alasannya buat perkara tersebut kerana orang sebelum ni buat perkara tu, jadi tidak ada masalah untuk kami buat. Benda tu pun berlaku pada hari ini. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya apa yang kalian buat ni, sembah berhala yang dibuat oleh kalian dan nenek moyang kalian juga,
adalah suatu kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim sebut, qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Lalu kaum dia kata, dah kalau yang kami sembah, yang kami buat, yang nenek kami buat ini semuanya adalah perkara yang sesat, wahai Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, hari ni banyak angin sikit, wahai Nabi Ibrahim, jika sekiranya apa yang kami buat ini adalah suatu kesesatan, maka apakah yang kamu bawa itu adalah suatu kebenaran, ataupun kamu hanyalah bermain-main sahaja. Lalu Nabi Ibrahim pun jawab, qala bal rabbukum, wahai kaumku, wahai wahai bapakku, sesungguhnya bukan berhala-berhala yang kalian sembah itu adalah Tuhan, bukan itu Tuhan kalian. Sedangkan bahkan Tuhan kalian, bal rabbukum rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bumi, alladhi fatarahunna wal ardi alladhi fatarahun, bumi yang dia bentangkan, wa ana ala dhalikum minasyahidin, dan aku menjadi saksi, dan aku menjadi saksi akan perkara tersebut, yakni Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan kalian yang sebenar. Ni cerita perbualan di antara Nabi Ibrahim dengan kaum dia dan juga bapa dia. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Watallah ni adalah perkataan sumpah, ataupun sumpahlah watallah. Kan kita dalam Islam dia ada 3. Kita boleh bersumpah dengan wabillahi, watallahi, apa lagi, satu lagi, walillah, kan. 3 perkataan ini adalah perkataan sumpah. Bila mana sebut perkataan ini, maka perkataan ini nak mentakkidkan, nak menyumpah. Kerana kalau langgar perkataan ini, kena bayar ataupun kena bayar kafar. La akidanna asnamakum, Nabi Ibrahim kata, akan aku buat satu perancangan, aku akan buat satu rancangan lah, kan, berkenaan dengan Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala yang kalian semua ni selepas daripada kalian beredar daripada tempat berhala tadi. Lalu ayat yang cerita Nabi Ibrahim yang buat perkara tersebut pendek sahaja, faja'alahum judada. Lalu Nabi Ibrahim AS menghancurkan semua berhala-berhala yang kecil, illa kabiran lahum, melainkan tinggal yang satu sahaja yang paling besar sekali, la'allahum ilaihi yarji'un, mudah-mudahan mereka bila kembali tu tengok keadaan tersebut. Lalu bila kaum mereka datang kembali dan tengok, qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminaz zalimin. Kaum Nabi Ibrahim kata, siapa yang buat perkara begini kepada Tuhan-Tuhan kami? Hancur habis lah, yang kecil-kecil semua hancur. Sesungguhnya dia adalah seorang yang zalim, kerana menghancurkan berhala-berhala ni, menghancurkan Tuhan-Tuhan. Lalu sesetengah daripada kaum Nabi Ibrahim ni kata, qalu sami'na fata, kami mendengar seorang pemuda, anak muda. Kita sebelum ni kalau ingat lagi, Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, kaum dia kata, marjuwan qabla hada, kamu ni adalah seorang anak harapan, mana Nabi Saleh masih lagi muda. Begitu juga dalam kisah Nabi Ibrahim masih lagi muda. Jadi semua yang muda-muda ni, yang termasuk yang berjiwa muda ni, memainkan peranan yang besar dalam agama Islam. Qalu sami'na fata, kami mendengar seorang pemuda, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang bernama Ibrahim, dok mencaci Tuhan-Tuhan ni. Qalu fa'tu bihi, hingga kita boleh bacalah sampai ila akhirih, itu bagaimana Nabi Ibrahim dok berbuat, ringkasannya nak sebutkan tadi. Jadi ayat ini menceritakan secara detail bagaimana perbualan Nabi Ibrahim ketika mana Nabi Ibrahim nak berdakwah, nak menunjukkan bahawa berhala-berhala yang mereka sembah ini bukan boleh buat apa-apa pun, bukan boleh berikan apa-apa manfaat sekalipun, bahkan nak mendengar tak boleh, nak melihat tak boleh, nak makan tak boleh, nak membantu diri sendiri tak boleh, apa lagi nak membantu kaum-kaum
Nabi Ibrahim. Jadi itulah cerita yang banyak kita bincangkan pada hari ini, lebih kepada tauhid, berkenaan dengan bagaimana para nabi dulu nak menyebarkan agama Islam. Dulu sembahan berhala. Jadi Islam datang dengan, kita lahir Islam ni dalam keadaan kita dah yakin dan kenal bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah suatu Tuhan yang satu, Tuhan yang nyata. Kita lahir dah agama Islam dah. Kita dah lahir tak perlu nak menghadapi dakwah para nabi dah, nak kena belajar susah-susah. Tapi memang dah lahir dalam keadaan Islam, menunjukkan Islam ini adalah suatu nikmat yang besar. Islam ini adalah suatu nikmat yang besar, sehingga para nabi terpaksa melalui rintangan yang dahsyat, berhujah dengan hujah-hujah yang nak berhujah dengan kaum-kaum yang musyrik ini bukan suatu perkara yang mudah. Jadi Islam itu adalah suatu nikmat yang besar. Itulah kesimpulannya. Jadi kisah-kisah yang sebelum ni, kalau kita nak relate banyak sangat pun, relate-nya, point dia adalah kita pada hari ini dapat nikmat Islam. Ia adalah suatu nikmat yang besar yang perlu kita syukuri, yang kita perlu sedari. Kadang-kadang tahu suatu nikmat yang besar tapi tak sedar berkenaan dengan nikmat tersebut. Orang Islam, orang yang bukan Islam, dia tulis satu buku nama dia The Big Why. Suatu persoalan yang paling besar sekali yang dia terfikir tentang tujuan penciptaan manusia. Dia tak jumpa tujuan penciptaan manusia. Kita lahir-lahir kita dah tahu dah tujuan penciptaan manusia tu apa. Nak menunjukkan suatu nikmat yang maybe taken for granted daripada sesetengah umat Islam. Dengan itu ana akhiri sesi pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.